Jiwa rasa gelora, kasih pada adinda, bukan kerana intan permata, kerana budi bahasa. Gelora oleh Tan Sri Ramli dan Puan Sri Saloma. Gemerlap kencana bintang sabta, jauh angkasa bagaikan kundi. Bukan kerana intan permata, tapi kerana bahasa dan budi. Lihat hadirin, singkatan yang indah nyanyian seniman dan seniwati kita. Tapi kini mampukah kita dengar alunan lagu Melayu yang tinggi maknanya seperti lagu Gelora tersebut? Tidak hadirin, itu sahaja jawapan yang saya boleh ungkapkan. Tapi tak mengapa hadirin, kerana itulah wujudnya forum kita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada ahli-ahli panel yang petah bermadah serta sidang hadirin hadirat sekalian. Hadirin hadirat sekalian, sengaja kami memakai satu cokan kata yang sama untuk menunjukkan sikap patriotisme kami dengan membawa satu wacana ilmiah yang cukup menarik untuk dikupas, iaitu polemik bahasa Melayu Marca Pada. Hadirin sekalian, pernahkah kita tertanya-tanya apa membuatkan bahasa Melayu punah? Ranah hari ini. Jadi, tujuan diskusi kita hari ini, kita akan membincangkan polemik bahasa Melayu yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Tidak perlu menerusi jauh, cukup kita lihat dalam bidang penulisan jurnal dan artikel oleh sarjana-sarjana yang mahir dalam penulisan berkenaan. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Tercinta kita terpaut ya hadirin. Bukit Keluang nama diberi, kunjungnya taufan juga prahara. Bahasa dijulang mengilam tradisi, tersimpan ikatan jalinan mesra. Sebelum kita menelusuri mauduk diskusi kita pada hari ini, molek kiranya jika kita berkenalan dahulu dengan ahli-ahli panel kita pada hari ini, agar cinta bahasa dapat diputik, kerana tanpa bahasa siapalah kita ya. Di sebelah kanan saya yang tadi tak lokek dengan senyum maya, saudari Ayuni Natasha namanya. Beliau akan menjawab tugasan sebagai panel pertama hari ini. Hadirin, untuk pengetahuan saudara-saudari sekalian, saudari Ayuni ialah anak jati negeri Johor. Bolehkah saudari curahkan cebisan pakat saudari? Alhamdulillah, terima kasih saudara. Tapi sebelum itu, ingin saya dendangkan lagu Rakyat Johor di Negeri Penyu ini saudara. Izinkan saya ya. Dari Johor ke Terengganu, singgah di Besar carinya ilmu. Dari Johor ke Terengganu, singgah di Besar carinya ilmu. Hamba ucap selamatlah datang. Apa yang kurang dicaci jangan. Hamba ucap selamatlah datang. Apa yang kurang dicaci jangan. Takkan sinar Melayu buana, andai bahasa terus dicuar. Hamba dara belum berpunya. Natasha Ayuni bicaraku gelangsat. Wah, pandai saudara menyanyi ya. Persis Puteri Gunung Ledang. Seterusnya di sebelah kiri saya tampak seperti seorang dara yang bersahaja. Namun hadirin, bak kata peribahasa tak gerun beliau memandang kampas besar tersergam tinggi. Silakan saudari Amalina. Nulis dulu. Saudara ini pandai bergurau ya.
Kalau saudari Ayuni belum berpunya, lain pula bagi saya. Kerana di depan hadirin ini sudah disunting. Tapi cinta saya hanya kepada bahasa ibunda. Dari Melawi ke Indah Puri, Madah Gahara, Hilaka Gundah. Amaina Alwi, nama diberi, petah berbicara, sampaikan hujah. InsyaAllah, Amaina akan menggalas tanggungjawab penjambung legasi bahasa Melayu kita. Apa khabar saudara moderator? Alhamdulillah, kabar baik saja. Terima kasih Saudari Amalina ingin merajuk saya tadi. Tiada yang tanya khabar saya. Untuk pengetahuan hadirin hadirat, Saudari Amalina merupakan sahabat satu daerah dengan saya. Betul kan, Saudari? Benar, saudara. Tak akan saya lupa tanah asal usul kita, Besut Tercinta. Saya Ahmad Abur, datangnya dari negeri Lentera Timur, Terengganu di hatiku, selaku moderator anda pada hari ini. Hadirin hadirat sekalian, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan kita yang dulu sangat bitara sehingga pernah menjadi lingua franca. Lebih-lebih lagi dalam urusan perdagangan. Bukan itu saja, keunikan dan kehebatan sastra dalam bahasa Melayu itu sendiri juga telah menjadi aset dan warisan anak bangsa yang menjadi kebanggaan kita. Namun hari ini, bahasa Melayu sering diragukan martabatnya untuk berdiri sama rendah, untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bahasa yang lain. Sehingga kan bahasa Melayu itu sendiri kian terhakis dalam ledakan media dan zaman milenial lebih-lebih lagi dalam kalangan generasi muda. Estetika peradaban Melayu yang tinggi nilainya dulu dipandang sebelah atas saja oleh rakyat sekarang. Hadirin hadirat, berpijak di bumi yang nyata, siang tak selamat cerah, malam tak selamanya indah. Begitu juga dengan bahasa Melayu kita. Walaupun pernah menjadi kebijaraan negara suatu ketika dahulu, namun sekarang bahasa Melayu banyak menghadapi liku cabaran untuk menerapkan bahasa kebangsaan itu sebagai pemakin masyarakat kita. Bagi mengupas tajuk ini dengan lebih lanjut, saya ingin mempersilakan ahli panel pertama kita, Saudari Ayuni, untuk merungkaikan konsep mengenai bahasa Melayu. Persilakan, Saudari. Terima kasih saudara moderator yang bukan sahaja pitah berkata-kata namun juga mahir menyunting video bermanfaat dalam akaun TikToknya. Dalam slide ada Nusa. Dalam Nusa sebatang pohon rindang. Dalam Ayuni ada bahasa. Dalam bahasa makrifatku julang. Baik, hadirin sekalian, secara umumnya memetik kata-kata Nur Maizatul Hazirah Mustafa, bahasa merupakan salah satu alat untuk manusia berkomunikasi dan berinteraksi antara satu sama lain. Manusia boleh memahami maklumat yang disampaikan dengan penggunaan bahasa. Ia juga berfungsi untuk menyampaikan konsep, gambaran perbuatan di samping menyampaikan kehendak mental, emosi, perasaan dan gerak hati. Saudara moderator, saudara kenal Nik Safiah Karim? Semestinya kenal, Saudari. Beliau sarjana bahasa yang namanya selalu terpampang dalam buku-buku berkaitan bahasa. Tak gitu, Saudari? Benar sekali saudara moderator. Terbuktilah saudara seorang buku ya. Berbalik kepada pokok pangkal utama kita pada hari ini, iaitu konsep bahasa Melayu dalam Marcapada, tokoh bahasa iaitu Nik Safiah Karim berpendapat dengan Farid, Hashim dan Abdul Hamid 1996 menyatakan bahawa bahasa merupakan milik masyarakat yang menuturkannya. Kalau kita, masyarakat Melayu kan, hadirin hadirat semua. Hadirin hadirat, simpan di minda, semat di dada, bahasa Melayu bahasa kita kembali kepada saudara moderator. Jadi, maknanya berdasarkan pandangan Saudara Ayuni, konsep bahasa Melayu dalam Macapada itu adalah satu instrumen yang digunakan oleh sebuah bangsa dalam pertuturan seharian. Apakah pula pandangan Saudari Amalina? Mungkin ada pandangan lain yang mungkin Saudari ingin perkatakan mengenai bahasa Melayu dalam Macapada. Silakan, Saudari. Bersinar bintang menghias semesta, tiba masanya Adinda berkata, Saudari Ayuni pernah dengar Kesultanan Melayu Melaka?
Pernah, saudari. Tapi ingatan saya sudah lapuk, saudari. Boleh saudari terangkan? Sultan Melaka Pemerintah Negeri penuh adil lagi bestari. Melaka menarik dagang senteri hingga tersohor ke sana sini. Kembali semula di zaman kegemilangan Melayu Melaka pada abad ke-15 yang telah nampak betapa agungnya bahasa Melayu pada ketika itu sehingga telah dianugerahkan sebagai bahasa lingua franca yang menjadi bahasa perantaraan dan bahasa perhubungan dalam kalangan rakyat tempatan dan juga para pedagang di luar negara. Oleh itu, untuk konsep bahasa Melayu Marcapada, Sapir pernah mengatakan pada tahun 2021 iaitu definisi bahasa bersirat naluri dengan tujuan untuk menyampaikan idea, perasaan dan emosi melalui lambang ataupun simbol yang tertentu. Sebelum saya berbalik kepada saudara moderator, izinkan saya mendendangkan pantun. Jauh belayar si pedagang Cina, singgah sebentar menjual sutera. Bahasa Melayu, bahasa pengantara, tonggak utama perpaduan negara. Kembali kepada saudara moderator. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada kedua panel. Terima kasih kepada panel Saudari Amalina. Makna kata keistimewaan adah pada bahasa Melayu itu sendiri memainkan peranan yang penting sebagai tunjang perpaduan masyarakat kita. Namun begitu, memartabatkan penggunaan bahasa Melayu dalam memacu masyarakat madani ini tidak lari dengan cabaran yang perlu dilalui. Untuk itu kita teruskan diskusi kita dengan perbincangan kesalahan penggunaan bahasa khususnya dalam bidang sintaksis dalam salah satu penulisan pilihan. Penulisan atau jurnal yang akan kita rungkaikan polemiknya satu persatu pada hari ini ialah jurnal yang bertajuk Memperkasa Geografi Manusia, Isu dan Cabaran, karya Amriah Buang dari Program Geografi Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Dari Jampa ke Indragiri, singgah berehat di Kota Kelangi, jurnal pilihan sudah diberi. Ayo kita berdiskusi lagi. Jadi, saya rasa saudari panel pertama kita sudah tidak sabar untuk mengutarakan pandangan beliau. Kerana beliau sudah tidak senang duduk tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan saudari Ayuni untuk mengutarakan pandangan. Silakan saudari. Terima kasih saudara moderator. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, kata bukan sebarang kata. Kata hikmah akan kujunjung. Bahasa bukan sebarang bahasa. Bahasa Melayu akan kusanjung. Jika mencari kesalahan manusia itu bukanlah tugas manusia, tetapi demi memartabatkan bahasa, kerancuan bahasa wajar kita bantara sehabis-habisan. Pada pandangan saya, saudara-saudari, antara kesalahan bahasa yang saya boleh usulkan di sini ialah kesalahan satu, iaitu ayat yang berbunyi di Austria kerana Jabatan Sekolah dan Program Geografi mengalami perletakan semula dalam unit-unit akademik baru, maka mempertahankan kesatuan geografi sebagai satu disiplin merupakan pergelutan yang berterusan. Ayat ini tiada subjek dan juga ayat ini hanya digunakan sebagai keterangan di mana dapat dilihat di dalam ayat. Pada permulaan ayat, perkataan di digunakan sebagai subjek, sebagai penerang. Manakala sebelum perkataan di, tiada subjek. Jadi ayat ini adalah penerang semata-mata, di mana ianya tidak menunjukkan satu ayat yang gramatis. Diikuti juga dengan cabaran. Cabaran kemandirian menyebabkan geografi manusia bukan sahaja harus memakai banyak topi,
menurut ahli geografi. Bukan budaya harus juga berperanan. Jadi di sini mengapa saya berkata demikian hadirin? Cuba hadirin buka mata fizikal. Kali ini buka mata hati ya. Jikalau hadirin hadirat perasan ayat yang saya baca di atas, tiada subjek serta ayat. Ini hanya digunakan untuk keterangan sahaja. Oleh itu, tidak salah kalau saya ingin perbetulkan ayat berkenaan supaya sergam indah dan tidak diikuti pembacanya. Ayat yang betul ialah apa bunyi? Setakat itu sahaja, kembali kepada saudara moderator. Benarlah kata ahli panel pertama kita pada hari ini, bahasa Melayu boleh dianggap sebagai benih yang dijampak di tanah menjadi gunung, campak di laut menjadi pulau. Berketepatan dengan isi dan idea yang diutarakan oleh barisan penyelita yang dapat melontarkan kata. Terima kasih kepada ahli panel pertama kita. Saya kira ahli panel kedua sudah tidak sabar untuk mengutarakan pendapat beliau. Persis biji keembung di ambang meletus. Silakan saudari. Terima kasih, saudara. Alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang datang bertandang, kerancuan bahasa ayuh dibuang. Jika saudari Ayuni berpendapat, beliau tidak mahu mencari salah manusia. Begitu juga saya, saudara-saudari. Rugi saya kemari jikalau hasilnya nanti para hadirin tidak membetulkan yang biasa, biasakan yang betul dengan polemik bahasa. Baik, pada pandangan saya, kesalahan lain ialah uh, meskipun geografi masih merupakan satu mata pelajaran popular di sekolah, namun bilangan pelajar pra-universiti yang akan mengambil mata pelajaran di peringkat tinggi telah merosot pada kadar 3% setahun disebabkan oleh meningkatnya populariti disiplin lain seperti kajian media, politik dan juga psikologi. Jika saudara dan ahli panel melihat akan kesalahan ini, kesalahan ini merujuk kepada kesalahan imbuhan. Hal ini kerana pada petikan ayat pada kadar 3% setahun sepatutnya disebabkan oleh ini kita perlu perkataan itu perlu dirapatkan bukan dijarakkan. Tampak betul ayatnya saudara-saudari. Namun siapa pernah sangka wujud kesalahan di situ ialah perkataan yang jarak sepatutnya dirapatkan. Setiap kesalahan pasti ada cara untuk membetulkannya. Oleh itu, ayat yang betul sepatutnya berbunyi, meskipun geografi masih merupakan salah satu mata pelajaran popular di sekolah, namun bilangan pelajar pra-universiti yang akan mengambil mata pelajaran geografi di peringkat pengajian tinggi telah merosot pada kadar 3% setahun disebabkan oleh meningkatnya populariti disiplin lain seperti kajian media, politik dan psikologi. Sebelum saya mengakhiri bicara saya, ingatlah hadirin, kita satu bangsa, satu bahasa, satu kulawangsa. Kembali kepada saudara moderator. Terima kasih saudari Amalina. Saya bersetuju dengan pandangan daripada kedua-dua panel. Bicara mengenai isu yang berlaku dalam generasi muda kita pada hari ini, sudah pasti mendebarkan pelbagai pihak. Tidak sabar saya ingin mendengar pandangan daripada saya sendiri. Kesalahan lain ialah seperti yang terpapar, iaitu petikan. Hal ini dengan kejatuhan permohonan untuk ijazah geografi sebanyak 6% di antara 2005 dan 2006. Jadi hadirin hadirat, sudahkah hadirin jumpa kesalahan bahasa itu? Apa kata saudara panel pertama? Macam ada kesalahan saudara. Tapi mungkin mata saya dikaburi dengan kerancuan bahasa. Boleh saudara terangkan? Boleh saudari. Baik, tak mengapa saudari, masih sempat saudari untuk berubat.
Caranya, ayo dengarkan penerangan saya. Kesalahan yang wujud dalam ayat berkenaan ialah kesalahan kata sendi, iaitu pada bahagian di antara 2005 dan 2006. Penggunaan di antara tidak boleh digunakan untuk merujuk tahun. Kenapa? Kerana cerakinan dengan antara merujuk kepada tempat. Oleh itu, ayat yang betul ialah hal ini sejajar dengan kejatuhan permohonan untuk ijazah geografi sebanyak 6% antara 2005 dan 2006. 2006. Sudah jelas saudari yang pertama? Atau masih kabur mata fisika saudari? Alhamdulillah. Jelas saudara, tidak perlu saya memakai kacamata ya. Baik, saudari ini ada-ada saja. Kita teruskan lagi dengan maudud kita dengan ahli panel kedua kita dengan kesalahan yang berikutnya. Silakan saudari. Terima kasih saudara. Saudara moderator, saya kira mata hadirin semua sudah layu. Apa salahnya jikalau saya menghiburkan hadirin sekalian dengan sebuah lagu? Tidak ada masalah saudari. Silakan. Rasa sayang, he, rasa sayang, sayang, he, he, lihat nona jauh, rasa sayang, sayang, he. Sayang pada siapa itu saudari? Sudah tentu rasa sayang akan bahasa Melayu, saudara. Namun kerancuan bahasa merupakan kekangan dalam memartabatkan bahasa yang perlu kita genggam. Jikalau ikut hati saya, ingin saya pegang dan simpan hingga ditelan zaman. Oleh itu, biar saya buktikan kesalahan bahasa yang dapat saya rungkaikan. Antaranya ialah geografi manusia, pendidikan tinggi di Malaysia mempunyai permulaan yang cukup baik. Apabila ianya diinstitusikan sebagai sebahagian daripada Jabatan Geografi Universiti Malaya yang membuka kampus Tanah Melayu di Lembah Pantai, Kuala Lumpur dengan 5 orang kaki tangan akademik dan pada tahun 1959. Oleh itu, selain itu, kesalahan lain ialah geografi, geografi manusia pendidikan di Malaysia. Okey, maafkan saya, saudara moderator. Kesalahan yang kelima yang terdapat dalam artikel ini adalah Universiti Kebangsaan Malaysia ditubuhkan tahun berikutnya, 1970 dan sehingga 25 dan 27 tahun kemudian apabila program geografi diwujudkan di sebuah sekolah sains sosial di Universiti Malaya Sabah 1995. Dalam petikan ayat tersebut, dapatlah kita lihat penggunaan kata hubung yang salah iaitu menggunakan perkataan dan sebanyak 2 kali. Secara betulnya, ayat ini perlulah ditulis dengan Universiti Kebangsaan Malaysia ditubuhkan tahun berikutnya 1970 dan 25 hingga 27 tahun. Maka dengan itu, penggunaan dan tidak perlu digunakan sebanyak 2 kali. Okey. Saya tahu masa amat mencemburui saya. Jadi kembali kepada saudara moderator. Benar sekali. Itulah realiti kekangan bahasa Melayu yang sememangnya berlarutan pada hari ini. Terima kasih saudari Amalina atas pandangan dan buah fikiran yang saya kira cukup bernas dan bertepatan dengan polemik bahasa Melayu Malaysia Padang. Mungkin ada pandangan yang lebih menarik daripada saudari pada pertama. Dipersilakan saudari.
Terima kasih saudara moderator. Saudari Amalina, memandangkan saudari sebilik dengan saya, pegang tangan saya dan pejamkan mata. Hadirin hadirat sekalian, ikut saya sama-sama ya, kecuali saudara moderator kerana beliau berada di tempat berbeza. Baik, saudari. Cuba hadirin hadirat bayangkan apa yang akan terjadi jikalau bahasa ibunda kita digunakan secara salah. Kemana hilangnya martabat bahasa kita jikalau kerancuan bahasa terus berlarutan? Baik hadirin, buka mata. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudari, siapa yang boleh membanteras kerancuan bahasa ini saudara-saudari? Mestinya diri kita sendiri, wahai saudari. Benar saudari. Oleh itu, izinkan saya utarakan kesalahan seterusnya dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu kita. Kesalahan seterusnya ialah berbunyi. Boleh dikatakan tiada ahli geografi perkhidmatan yang diminta pandangannya sama ada oleh media elektronik atau media cetak untuk membahaskan isu-isu penyampaian perkhidmatan sosial bagi perkhidmatan awam di negara ini. Baiklah, kesalahan yang tertera dalam ayat berkenaan ialah kesalahan di mana ayat tersebut tidak mempunyai subjek. Ayat tersebut juga terus dimulakan dengan perkataan boleh. Boleh merupakan satu ayat bagi memulakan ayat penerangan. Oleh itu, terbuktilah bahawa dalam ayat ini tiada subjek yang dikemukakan. Sebelum ayat ini, kita boleh menggunakan kata nama sebagai subjek untuk menerangkan ayat boleh dikatakan tiada ahli geografi. Selain itu, saudara-saudari sekalian, kesalahan yang lain ialah berbunyi, sebagai disiplin yang diamalkan di negara membangun, keupayaan geografi manusia di Malaysia untuk menonjolkan diri di persada antarabangsa banyak bergantung kepada sejauh mana ianya dapat memenuhi dan menepati tanda-tanda aras kecemerlangan pengantarabangsaan menurut arus perdana. Baiklah, saya pasti hadirin dan juga hadirin sekalian dikaburi mata dengan persoalan. Di manakah kesalahan bahasa di situ? Baik, kesalahannya terletak pada perkataan ianya, iaitu bergantung kepada sejauh mana ianya dapat memenuhi. Penggunaan ianya adalah sama sekali salah menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi sebenarnya penggunaan ianya dalam bahasa Malaysia adalah salah kerana perkataan sama maksud diulang sebanyak 2 kali. Penggunaan ianya adalah sama seperti menggunakan aku, akanku, iaitu menggabungkan kata ganti diri aku dan juga ku. Maka elakkanlah daripada menggunakan perkataan ianya. Jikalau manusia mencemburui saya, tidak mengapa. Saya tidak mahu masa mencemburui saya. Kembali kepada saudara moderator kerana itu sahaja kesalahan yang dapat saya kongsi bersama. Terima kasih kepada ahli-ahli finance sekalian di atas idea yang bernas yang diutarakan sebentar itu tadi. Tiada kata secantik bahasa. Jadi saya kira tidak cantik forum kita jika tiada kesalahan akhir. Tak gitu saudari berdua? Benar, saudara. Baik, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, saya tak kata. Kesalahan terakhir ialah berbunyi seperti berikut. Satu cara pintas untuk menilai sejauh mana geografi manusia di Malaysia tidak berjaya menepati tanda aras kecemerlangan
pengantarbangsaan arus perdana ini ialah dengan meninjau prestasi Jabatan Geografi Universiti Kebangsaan Singapura, JGNUS. Kerana jabatan ini bolehlah dikatakan melambangkan kejayaan sebuah jabatan geografi dari negara yang asalnya bertaraf membangun untuk berdiri sama tinggi dengan jabatan geografi yang terkemuka dan terkehadapan di barat. InsyaAllah, saya pasti kesalahan terakhir dapat saudara-saudari kenal pasti kesalahannya. Dalam ayat berkenaan, kesalahannya ialah kesalahan penggunaan istilah, iaitu istilah terkehadapan. Istilah berkenaan bagaikan diterjemah secara terus daripada bahasa Inggeris. Bagaikan bahasa Melayu kita tiada kredibilitinya. Oleh itu, istilah tersebut boleh diperbetulkan dengan digantikan perkataannya dengan perkataan terkenal. Baik, hadirin dan hadirat sekalian, kita sudah berada di akhir diskusi. Jadi konklusinya, penggunaan bahasa Melayu ini memainkan peranan yang penting dalam mengangkat masyarakat madani. Sesuai dengan Malaysia yang terdiri daripada berbilang bangsa, terdapat satu amanat yang ingin kita sampaikan. Walaupun kita tidur di bantal yang berbeza, namun kita seharusnya mempunyai mimpi yang sama, iaitu mimpi ingin memartabatkan bahasa Melayu kita agar bahasa kita dijunjung tinggi, bukan saja bagi rakyat Malaysia, tetapi kepada warga asing di luar sana. Sepanjang forum kita berlangsung pada hari ini, kita sedang mendengar panel-panel kita bukan saja memberi ucap yang menarik, malahan membaca pantun, berbahasa Melayu klasik dan sebagainya. Jadi apa salahnya sekiranya saya menyanyikan sebuah lagu sebelum menutup tirai diskusi kita pada hari ini. Okay? Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, marilah amalkan ramai-ramai. Rasa janggal pula menyanyi seorang diri. Mari ahli panel kita sekalian, kita ikut bersama. Boleh? Okey, baiklah. Boleh. Gunakanlah bahasa kebangsaan Bahasa kita, kebangsaan marilah kita, marilah amalkan ramai-ramai. Bahasalah menyatukan kita Salah menyatukan semua. kita Yakinlah semua. bahasa jiwa Yakinlah bangsa. bahasa jiwa bangsa. Yakinlah bahasa Yakinlah jiwa bangsa. bahasa jiwa bangsa. Yakinlah bahasa jiwa bangsa. Salam jiwa bangsa, salam sayangi bangsa. Kita akhiri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.